Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Astora yang telah memberi ruang kepada saya untuk bercakap pada petang ini dengan Kecek Tani. Saya akan usahalah sebagai daya upaya dan dalam bahasa petani lah, dalam Kecek Tani, kerana dia program ni dah program Kecek Tani. Ya. Okey. Terima kasih juga kepada yang turut serta mendengar Kecek Tani. InsyaAllah kita bersama-sama akan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan kita pada hari ini, sebab kita sedia maklum bahawa petani kita hari ini mengalami perubahan yang begitu besar sekali, ialah ke arah mencari penyelesaian. Jadi kita sama-sama berdoalah agar petani akan mencapai kedamaian dan kestabilan kedamaian yang berkekalan. Apa yang kita harapkan itu. Kerana perjuangan petani telah begitu lama, sampai 200 tahun lebih dah sampai hari ini, daripada jatuh petani sampai hari ini, boleh dikatakan hampir 200 tahun lebih dah. Maka hari ini kita tengok dah ada perkembangan ke arah untuk menyelesaikan masalah petani. Tapi kita semua tahu nak selesai masalah ni bukan perkara yang mudah. Kerana perkara tu dah sebati boleh dikatakan. Kalau siang kak hari ni dia memang betul-betul dia kata menganggapkan petani kita ni sebahagian daripada bumi dia. Dan treaty pun ada satu perjanjian yang telah memberi ruang kepada dia untuk dia boleh menjajah kita, dan isyaratkan sebagai sebahagian petani sebahagian daripadanya ialah Treaty Anglo-Siam. Semua tahu. Dan saya harap semua tu rujuklah kepada treaty itu, apa sebenarnya treaty itu. Jadi penyelesaian yang kita ada pada hari ini kita harap akan mencapaikan kepada satu tahap yang boleh membawa kedamaian dan penyelesaian yang berkekalan yang dikehendaki oleh seluruh orang, seluruh umat petani, dan begitu juga segala pegawai perjuangan. Saya bagi pihak Pulu begitu mengharapkan segala proses yang kita akan buat masa hadapan demi untuk insya-Allah kita akan menuju ke arah penyelesaian yang berkekalan. Itulah harapan kita. Tapi kita kena ingat bahawa segala proses itu dia ada mempunyai masalah dia, halangan dia, dan dia kena ada strategi dia tersendiri. Kita kena akur. Pulu cukup sedar perkara ni. Sejak daripada tubuhnya Pulu, dan tamu semua dah tahu Pulu tubuh pada tahun 68, dan penggunaan senjata Pulu mengangkat senjata pada tahun 1970 selepas berlarak tani. Dan sehingga hari ini masih lagi berterusan ialah untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan bumi petani. Saya nak ulas sekali lagi, saya mungkin beberapa kali dah kecek dengan semua tu, saya rasa dan semua dah faham. Tujuan penubuhan Pulu ialah untuk membebaskan bumi petani dan tanah Melayu yang dijajah oleh Siam. Karena utara sebenarnya tanah Melayu ialah hak orang Melayu, bukan hak orang Siam. Itu penting kita kena ingat. Kita tidak akan meninggalkan 1 inci pun bumi kita, hak kita. Kalau tak boleh hari ini, besok, tak boleh esok, anak cucu kita, cicit kita, itu hak kita untuk kita dapat kembali. Kita tidak akan kompromi dalam masalah ini. Sebab itulah Pulu, sekali lagi saya ulang, ialah untuk ditubuhkan untuk membebaskan petani dan tanah Melayu yang dijajah oleh Siam. Itu. Tapi hari ini saya nampaknya perkembangan yang amat positif, amat ijabi dalam bahasa Arab. Sangat-sangat ijabi ke arah penyelesaian. Itulah sebenarnya kerana hasil daripada gerakan semua tu buat kerja daripada jajah tani sampai hari ini, tekan kepada Siam tu supaya selesai tu cari penyelesaian. Mana proses rundingan yang ada pada hari ini ialah hasil daripada perjuangan yang berterusan.
daripada dulu-dulu lagi. Khasnya cara resminya penubuhan Angkatan Bersenjata, gerakan bersenjata ini selepas kematian Haji Sulong. Tragedi kematian Haji Sulong itu yang menyebabkan penubuhan Angkatan Bersenjata. Kita semua tahu selepas Haji Sulong mati, mana orang tani, pemimpin-pemimpin tani, ulama-ulama petani mikir tengok situ bahawa tidak ada jalan lain untuk memaksa Sia ni duduk menyelesaikan masalah tani kecuali dengan mengangkat senjata. Kita nak angkat senjata tanpa pertubuhan, tanpa gerakan persatuan, tak boleh. Lalu itulah tubuh perlu kita tengok daripada gempar sendiri. Daripada gempar kita tengok situ, daripada BNPP, Barisan Nasional Pembebasan Petani, yang ditukar nama kepada BIPP, Barisan Islam Pembebasan Petani, itu tahun 59. Tahun 60 BRN pula, Barisan Revolusi Nasional Pembebasan Petani, ditubuhkan pula. Selepas itu tahun 98 pula ditubuhkan. Dan begitulah seterusnya. Kita tengok. Mana perkembangan ini setelah proses secara damai itu tak berjaya. Kerana daripada apa yang berlaku dengan Haji Sulong dengan 7 perkara yang ditulis yang dihantar kepada Parlimen Thailand tuntutan. Itu tak ada lebih, tak ada apa. Itu hak yang minimal bagi orang petani. Kerana kalau Thailand pada hari itu diterima inisiatif Haji Sulong tu, bagi saya lah rasa proses taklah terus-teruk pada hari ini. Tapi kerana ego Thailand ni, kita tahulah sebuah negara yang tak pernah dijajah, dia sebagai penjajah, dan dia penjajah pula, dia imigran from South China, daripada selatan China kepada kawasan kita. Kawasan lembah Chao Phraya atau Lum Menam Khong, daripada Lum Menam Khong turun Chao Phraya dan apa dijajah semenanjung tanah Melayu. Habis di situ. Ini dia orang yang tak pernah dijajah ni, dia terasa ego sendirilah. Orang kata itulah dia tidak terasa. Maka di situlah mana kita tengok orang tani semua tu orang yang suka damai, orang yang suka hidup selesa, hidup bahagia. Dan itulah. Dan kita semua orang Islam kita tahu kita mempunyai hak dan kita tidak. Saya cukup bangga juga dengan rakyat tani. Walaupun kita seorang minoriti hari ini, tapi kita masih lagi boleh bertahankan. Masih lagi boleh kita bergerak, masih lagi bangsa kita masih aktif untuk memperjuangkan tani. InsyaAllah dengan kebangkitan anak bangsa pada hari ini, saya cukup yakin bahawa tani akan capai kejayaan, capai kecemerlangan dan boleh bangkit kembali di Nusantara ini. Contoh paling baik saya tengok. Kita tengok pada penubuhan negara Bosnia Herzegovina di bawah Yugoslavia pada masa itu. Bosnia Herzegovina itu satu bangsa yang boleh dikatakan integriti oleh, saya sebut tinggi ke bahasa sikit, integriti ni mana Yugoslavia boleh masuk habis dah. Apa bahasa Bosnik bertadak dah. Orang Islam itu habis dah. Dah tak pandai beza, hanya nama je Islam. Kalau minum bia orang Bosnik, orang minum bia dia tidak jadi halal dah kau tu. Tapi alhamdulillah pada akhir-akhir 90-an ini dia bangkit dan boleh menumbuhkan sebuah negara yang moden pada hari ini. Dan saya yakin petani juga begitu. Saya yakin begitu. Saya harap Thailand tu sendiri hari ini dia faham, dia cuba belajar sejarah dunia, perkembangan dunia itu supaya dia tahu bahawa buatlah lah mana sekalipun, walaupun hari ini dia dapat menguasai orang petani dari segi bahasanya hampir nak, saya kata cukup kesal lah, sekali lagi saya ulang, cukup kesal lah kerana bahasa sendiri itu kita hampir dah anak muda kita hari ini penggunaan bahasa Melayu begitu lemah sekali. Tapi dia akan bangkit. Saya ingat dia akan bangkit. InsyaAllah kita akan bangkit jika dengan kemampuan yang kita ada dan kesedaran itu sendiri. Itulah. Israel pupus bahasa dia. Sudah kembali sekarang. Itu rakyat Israel itu dia berselerak tabuk. Habis seluruh dunia, tapi dia boleh kumpul, dia menghidupkan kembali bahasa dia. Ni sedangkan kita ni bahasa Melayu yang telah pun ada negara dah. Malaysia, Indonesia, Brunei dah pun dan orang bertutur bahasa Melayu. Cuma kita lagi perlu pada jati diri sendiri dan kembali kepada itu. InsyaAllah kita akan dapat mengembalikan bahasa itu insyaAllah.
Tapi sekarang ni macam mana? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah kita dengan Sian. Bahawa ni Sian kita tengok dah ni ada perkembangan yang positif bagi saya tengok bahawa dia lah ni telah pun saya tengok ada cara dia nak menyelesaikan masalah. Kita tak tahulah kejujuran itu memang tak boleh diukur. Nak ukur, nak gapo semua tak boleh. Kejujuran tak boleh diukur. Perkara tu bergantung kepada kepada kekuatan kita sendiri untuk membawa proses rundingan itu ke arah kejayaan. Walaupun sia acah tak acah, itu hadiah. Sorry, minta maaf. Tapi kita kata ni, pasti kena buat strategi yang betul dan kita mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap bangsa kita. Gerakan ialah satu modal, satu panggil cara untuk menjaya pada tu. Mana gerakan sendiri kita kena mengaturkan strategi yang betul untuk mengembalikan hak bangsa kita itu sendiri. Apa yang kita diwawarkan, kita berbincang, masa kita bagi tahu kepada rakyat kita, khususnya gerakan. Ini saya nak bagi tahu kepada gerakan. Khususnya kepada gerakan semua. Sama ada gerakan mana sekalipun, saya kata sama je. Kita masa-masa kita bagi tahu kepada rakyat, masa kita berdepan, masa apa semua, kita tahu bahawa petani ialah sebuah negara yang telah dijajah, yang perlu dibebaskan. Maka di sini tanggungjawab kita perlu mengatur strategi, meletakkan langkah yang betul supaya kita tidak terpeso, kerana kita gerakan mempunyai atau cara, mempunyai program, mempunyai strategi dan harapan bangsa itu sendiri kepada pejuang, kepada gerakan untuk membawa kepada ke arah pada penyelesaian yang abadi, yang boleh diterima, yang akan kembalikan hak orang Thai itu sendiri. Di sini bagi saya tengok hari ini, kita tengok Thailand dah pun boleh menerima kepada satu ajakan yang baru, ialah proses rundingan. We not us, sorry saya sebut dalam bahasa Inggeris, kita tidak persoalkan tentang kejujuran. Dia telah pun buat. Berarti dia telah pun buat. Kita kena buat gerakan sendiri, kenalah bertanggungjawab untuk membawa perkara ni kepada realiti kehendak bangsa kita itu. Itu saya nak. Berarti di sini susah sikit saya nak sebut ini sebab kakak tu melibatkan kerana maaflah Perpuluh tu hari ni dia katakan tidak terlibat atas meja rundingan. Tapi macam mana sekalipun, kita kena tahu bahawa petani adalah hak untuk semua gerakan dan semua rakyat petani. Itu ialah hak. Dan jika sekiranya ini hak, ini berarti ini penyelesaian perlulah kena ada kerjasama di antara gerakan. Itu kalau boleh. Kalau boleh. Tapi seharusnya kena buat. Bukan kalau boleh, kalau tak boleh tu memang tak boleh. Dia akan jadi perkara tak sudahlah. Sebab kata pepatah Melayu, wajib. Sebab kata buat rumah hak bunyi pula. Tu tak ada. Buat rumah siap hak berbunyi. Tak sudahlah. Itu perkara-perkara yang wajib kena buat. Berarti lah ni, untuk menyelesaikan, saya tengok masa depan proses tu, nahnu la nas'al as-sidq ataupun adakah Thailand, maaf Sarah, kita tidak bersoalkan Thailand jujur tak jujur. Lalu kita kena betul-betul ready, bersedia bergerak ke arah tu. Maka di sini saya lihat, saya selalu sekata bahawa permasalahan yang dipetani pada hari ini dia ialah di antara gerakan dengan Thailand. Kerajaan Thailand. Rakyat duduk orang tengah, dia tersempit perkara ni. Pada hari ini gerakan sendiri kena menyelesaikan masalah dalaman dia. Dalam media. Itu yang saya boleh katakan cara jujur. Cara jujur ini selesai cara jujurnya hari ini bahawa kita kena menyelesaikan masalah dalaman sama gerakan. Bukan hak rakyat, tapi hak rakyat untuk berdepan dengan Thailand tu.
Pasal Thailand ni dulu kita kenapa? Kita tekan Thailand supaya dia menyelesaikan. Hari ni dia kata dia nak selesai dah. Okey. Thanks. Saya terima kasih kepada Thailand. Bila lah gini. Dia nak kata gapo, saya terima kasih kepada Thailand. Kerana itu dah anjakkan paradigma dia ke arah penyelesaian. Satu benda yang baik. Saya tak bersoal ini soal jujur tak jujur itu soal lain. Tapi dia dah mudah buat itu, kita kena buat, kita gerakkan ini kena buat. Kita kena ada strategi, kena letakkan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh apa yang kita perjuangkan selama ini. Jadi kita kena anjakkan paradigma juga. Di sinilah ini satu. Mana kita tahu pendiri petani itu gerakkan begitu banyak. Sekurang-kurangnya ada penyelarasan kerjasama di antara gerakan itu supaya kita berdepan dengan saya lebih kuat. Dan kita kena ingat bahawa Thailand dia tak mau lihat sama sekali gerakan di antara gerakan itu bersatu atau boleh bekerjasama. Ini mana-mana penjajah pun dia tak akan suka. Kita ingat. Dia akan ketawa kepada kita dan dia boleh suka kita duduk dalam keadaan begini. Dan dia boleh mengatakan petani sampai hari ini bukan itulah. Yakinlah hari ini. Tok Guru ada. Maaf saya kita sebut cara realiti. Tok Guru walau alis tahu mana pun dia kena patuh kepada orang kedai. Betul ke tak? Maaf saya tak bukan kata Tok Guru dak ni. Apa realiti dia petani. Realiti dia ni orang kedai lebih menguasai daripada Tok Guru. Ada orang kedai lebih menguasai pada Nampa, pada Puah lagi kadang-kadang. Dari segi logiknya tapi kuasa kekuatan kekuatan tentera, kekuatan mahkamah ni memang duduk dia orang lah. Tapi dia kurang menguasai area tu, kawasan tu. Itulah dikatakan hari ni. Kenapa? Dia ni panggil Thailand, dia tak suka tengok kita ni sebenarnya. Wallahu alam, saya nak kata tak boleh lah. Mungkin kesilapan daripada puluh, daripada wallahu alam. Saya akulah perkara ni. Tapi kelemahan tu memang ada. Kelemahan kita kena aku dah ada. Kita perlulah ni, perlu satu paradigma sebab kata surah sebut tadi, paradigma anjakan yang kepada ke arah untuk menyelesaikan masalah petani, bukan masalah puluh, bukan masalah gerakan lain. Untuk menyelesaikan masalah petani, satu anjakan yang boleh kita buat kerjasama di antara satu sama lain. Soal dia tanya apakah model yang saya nak di petani itu, saya itu bukan soalnya hari ini. Soalnya ini macam mana kita nak berdepan dengan Thailand kalau kita tidak ada strategi, kita tidak ada kekuatan, tidak ada pengetahuan yang cukupi kalau kita datang meja rundingan. Saya nak corak contoh. Misal paling baik. Para perunding ialah diibaratkan sebagai orang yang akan menuai buahan. Menuai buah. Orang nak kutip hasil buah. Perunding ni akan hasil buah lah ni. Soalan ni lah ni kita nak tanam satu kebun, buat kebun siap kita tanam, setelah tanam dia akan buah. Jadi kita nak kutip buah. Apakah buah yang kita nak kutip? Adakah buah tu putih? Adakah buah tu masak? Ataupun separuh masak? Ataupun buah tu biar jadi lebu? Ataupun jatuh ke bumi jadi buruk? Itulah proses orang duduk atas meja tu. Kalau dia pandai, dia akan boleh dapat kutip buah yang paling baik sekali untuk petani. Dan jangan ingat, saya selalu ingat bahawa masa saya duduk atas meja dulu, saya selalu ingat bahawa apa yang saya duduk atas meja, saya cakap ni di belakang saya, bahu saya, darah syuhada yang telah pun berpuluh-puluh ribu yang saya beban, saya pikul. Hari ini saya nak buat sesuatu, saya kena fikir pengorbanan bangsa saya, pengorbanan anak syuhada saya yang telah mati demi untuk mempertahankan bangsa dan agama petani itu sendiri. Kalau saya silap buat, berarti apa di sini? Dia orang tu mati dan tinggal anak, semua apa di sini? Inilah bebanan yang paling besar bagi perunding. Bukan try and error. Please, saya sebut sekali, jangan jadi try and error. Cuba betul tak betul. Tak boleh. Apa yang awak cakap, apa yang dicatat di atas meja rundingan ialah satu keputusan yang akan dilihat oleh pihak antarabangsa dunia. Pasal kita dunia ini, kita duduk atas dunia ini,
Kita tak boleh lari daripada alam, dunia. Dunia memerhati kita. Khasnya hari ini, dunia apa? Begitu cepat sekali. Maklumat ini boleh tangkap sini, hantar kepada Washington dia masa tak sampai 1 minit pun. Tak sampai 2-3 saat pun. Dia memang boleh tengok. Kita kejap kan boleh tengok. Boleh tengok sana apa yang kita buat, apa yang kita catat. Kalau dulu masa penubuhan awal-awal mula mungkin 2 minggu atas surat. Telegram paling cepat. Tapi hari ni tak. Apa yang kita buat hari ni? Itulah saya selalu sebut kepada gerakan. Ini saya nak sebut kepada gerakan. Yakinlah kepada diri kamu. Ambillah tanggungjawab yang sebenar. Ambil pekul tanggungjawab. Dan ingatlah darah syuhada yang telah korbankan diri demi untuk berjuang petani. Kalau kamu berada di situ, insya-Allah kita tidak lari lebih pada itu. Saya nak ulas sekali tentang masalah penuaian. Kita nak menuai ni, seolah kata tadilah kita start nak menuai ni, kita start daripada mana? Kita kalau buat kebun, start daripada kita buka tanah. Buka tanah, sukat tanah, cari tanah. Berarti di sini kalau bertani, start pada mana? Apa yang kita buat? Start daripada jatuhnya petani. 1780 sehinggalah kepada diisytiharkan petani sebahagian daripada Thailand dengan Anglo-Siam 10 bulan Mac 1909. Cara resminya Thailand menganggapkan bahawa petani sebahagian daripada tanah Thailand. Termasuklah stone semua tu. Itu melibatkan Anglo-Siam. Ini Anglo-Siam juga ni saya nak minta pada CSO NGO ni kaji semula. Dan kita boleh buat satu benda perkara yang paling penting sikit ni untuk macam mana kita nak mempertanggungjawabkan orang yang buat masalah ni. Kerana masalah kita ni masalah ni. Masalah di antara Anglo-Siam ni yang buat masalah ni. Tapi yang ni saya tak nak bicara banyak sini. Kita nak bicara ni turunnya ni. Berarti di sini sekali lagi saya ulang, proses rundingan yang berlaku pada hari ini bukanlah proses yang datang dengan sehari dua. Tak. Proses yang berpanjangan daripada awal. Sejak berjatuh tadi, proses tu. Proses penekanan. Saya pun kata tadi. Jatuhnya Haji Sulong, kematian Haji Sulong, pendekat situ, gerakkan situ, belagak jatah dia petani begitu besar-besarannya. Itulah perkara-perkara. Dan penubuhan daripada BNPP. Dulu dengan nama Pak Ye, Cik Guding, dengan Pak terkenal. Dan dengan BRN, masalah tu Keropok Su. Kita tahu belakang semua tu. Dan era puluh pula. Dan lepas tu era puluh pula, barulah. BRN dah ada sebenarnya. Tapi dia segelan muka tu. Dan BRN pula 2004 ni. Berarti di sini saya harap kepada adik-adik semua, pada CSO NGO, bukanlah hanya 2004. Proses ni proses berpanjangan daripada berterusan. Sekurang-kurangnya daripada Tunku Mahmud Mahidin. Proses itu sendiri boleh dikatakan kalau kita catat sejarah petani moden lah. Mahmud Mahidin sebagai catat yang berjuang pertama sekali dengan British. Dengan cara British, cara tumbuhnya gempat. Dan Haji Sulong. Itulah berterusan sampai hari ini. Itulah perkara yang sebenarnya hari ini saya harap kepada, maaflah kalau saya kecek tu nampak tak jadi bahasa petani dah tu. Lagi bahasa lain. Tapi itu jadi lagu tu dah. Kena ubah-ubah sikit lah jadi bahasa petani. Itu saya cuba usaha lah. Tapi gitulah. Mana saya cukup yakin dalam perasaan ini, saya cukup yakin dengan bangsa saya, dengan umat saya, dengan bangsa tadi, dengan kemajuan yang ada dengan kebangkitan yang ada pada hari ini, saya cukup yakin perkara ni kita boleh capai. Kita boleh bina petani Darussalam yang moden dan lebih moden daripada semasa era Daud petani dulu, insya-Allah. Dalam segi perkembangan Islam kita menguasai Nusantara, dan insya-Allah kalau kita betul-betul boleh buat perkara tu, kita boleh bangunkan petani Darussalam lebih baik daripada semasa era Daud petani. Masa era Daud petani, masa kita menguasai Nusantara masa tu. Dan insya-Allah bangsa kita yang bangkit pada hari ini, saya yakin cukup bangkit. Walaupun dengan apa halangan Thailand sendiri cuba nak apa sekalipun, saya ingat anak muda ni yang darah petani yang begitu kental ni, insya-Allah dia akan pikul. Saya mungkinlah. Saya nak rakyat betul-betul. Polo ke BRN ke BIPP ni satu landasan yang kita nak buat hari ni. Kalau demo ni tak ada esok, gerakkan dia mati. Demo ni
bangsa saya akan bangkit lain. Akan tumbuh gerakan lain yang lebih moden, yang lebih canggih untuk membangunkan petani, untuk menuntut kemerdekaan petani. Anak muda inilah yang akan buat. Tapi hari ini, kerana gerakan ini yang ada, kita buat dulu yang ini. InsyaAllah kalau saya cukup dah. Saya cukup. Saya kata ni, Bosnia Herzegovina tu macam mana? Negara kita tak pernah dengar pun akhirnya semua negara yang wujud di Eropah ini. Yang Islamnya telah pun terkubur. Tak ada dah Islam situ. Apa Arab, biar tu bagi dia tu bukan haram. Kembali kepada proses sulingan, harapan saya tu. Yang ini saya harap kepada gerakan semua. Kita tahu bahawa Sia ni amat lincah. Kita tahu amat kuat di segi politik dan diplomasiknya. Pasal dia sejarah telah terbukti. Dia tak pernah dijajah. Semasa Jepun, dia boleh duduk dengan Jepun. Semasa Amerika datang, Perancis datang, dia duduk dengan Amerika, dia duduk. Itulah Thailand. Berarti di sini, apa yang kita buat hari ini, kita tahu, kita kena ingat bahawa kelincahan, kebijaksanaan Thailand, kita kena akur. Ini benar real. Benar real, kita kena akur. Dan kita kena muakabah. Kalau syarat muakabah, kita kena muakabah, kita kena boleh berdepan dengan dia, boleh berselari dengan dia. Barulah kita boleh duduk di atas meja sekali dia. Kalau tidak tak, kita kena. Itulah apa yang berlaku pada hari ini. Naik arus lah. Naik arus sama tinggi. Sama tinggi. Berarti di sini buat kita kena itu. Berarti kalau sebab itulah dia panggil cerdik Sian. Dia buat benda yang kita tak sangka. Contohnya pada hari inilah. Saya bukan nak kritik, itu bukan nak gapo. Kenapa perlu dia mau tahulah perlu ni menentang tentang proses di bawah perlembagaan. Kenapa saya sebut? Selalu saya sebut bahawa saya hormat pada perlembagaan Sian, tapi perlembagaan mana yang kita nak pakai? Rata manusia tu Mark Paul 20 ฉบับแล้ว 20 ฉบับ. Mana satu? Dan kalau siapa dia ni pun dia tak say. Cuba dengar apa ni Profesor Mark Tamtai daripada Sian, daripada Chiang Mai tu katakan apa tentang proses di bawah perlembagaan. Kenapa dia kata proses rundingan hari ini ialah untuk masa depan generasi petani akan datang. Kenapa mengikatkan masalah ni? Pasal kita tak tahu masa depan petani duduk mana. Kenapa kita ikat dengan proses perlembagaan yang ada pada hari ini? Orang tak sedar. Perlembagaan mana nak pakai? Inilah. Sebab itulah perlu mengata. Saya hormat pada perlembagaan Thailand. Dan Thailand. Dan kita boleh. Tak ada masalah tentang perlembagaan. Bawalah tak atas meja sama tak atas meja. Kenapa? Proses rundingan ialah penyelesaian. Proses penyelesaian bukan proses perdamaian. Proses penyelesaian yang berkekalan. Itu kehendak perlu. Bukan proses perdamaian untuk damai ya, tak. Kita nak menyelesaikan masalah petani supaya kekal. Berarti di situ kalau proses ni perlu diubah perlembagaan, maka dia kena ubah. Kalau selari, okey, no problem. Tapi kalau kena tambah, berarti di sini kalau di bawah perlembagaan kita nak tokok tak katik tak boleh. Itulah masalahnya. Dan kita sendiri dah dengar daripada Mak Tamtai sendiri kata bukan alasan. Itu cara Thailand, cara nak main dia. Rujuk kepada senario petani yang diwawancarakan dia dikatakan oleh Mak Tamtai. Itu saya boleh rujuk situ. Saya tak perlu bicara panjang benda tu. Ini kenapa perlu tak itu. Mana kita lah ni, saya kata sekali lagi. Proses rundingan ialah satu proses di antara pihak gerakan dengan kerajaan Thailand. Jika perlu diubah, perlembagaan ubah. Perlu ditambah, tambah. Kalau sama dah okey. Itu. Nanti kalau stick. Bahasa Inggeris katanya stick. Kalau mana kekal kita nak tak boleh ubah, tak boleh hanyut, tak boleh gapo. Berarti seolah-olahnya kita masuk berunding, ikat kaki, ikat kepala, lepas tangan bergapai-gapai. Itu istilah saya. Okey, tak apa hak tu. Kita di sini pula. Mana jalan keluar dengan negara nak berjaya. Ini nak sekali ni nak supaya ayat.
Jalan keluar ini dua faktor. Faktor di antara gerakan sama gerakan, faktor rakyat petani sendiri, NGO, CSO dan stakeholder dan rakyat petani sendiri. Mana benda ni melibatkan kedua-dua pihak. Okey. Saya nak sebut the faktor yang paling penting sekali ialah CSO, NGO dan stakeholder di petani. Mereka ni berperanan penting. Mereka ni akan berperanan penting untuk membuat, untuk mendorongkan, untuk memaksakan semua pihak berada kepada ke arah landasan yang boleh mencapaikan kepada kejayaan proses rundingan itu sendiri. Di antara gerakan, hari ini kita kena ingat bahawa susahlah saya nak sebut ini, takut dia kata saya merayu ke apa tak. Tapi yang paling penting sekali ialah dalam istilah saya selalu sebut kata ada tiga perkara, tiga faktor yang paling penting. Satu, strengthen, memperkuatkan meja rundingan. Yang kedua, consolidate meja rundingan. Yang keempat, empower meja rundingan. Ini perkara penting, tiga perkara ni. Ada strengthen, perkuatkan, memperkasakan, memperkuatkan meja rundingan di sini berartinya mencakupi menyeluruh gerakan yang merakkan. Satu gerakan. Itu satu, strengthen. Mau kita lebih kuatlah kalau ladies potong tu. Memperkuatkan. Berarti di sini semua masuk ke semua. Consolidate, memperkerah. Kita nak hunggah kerah. Kalau orang nak cok muay dia kena hunggah, kena jogging, kena apa semua. Malaysia panggil jogging, kena lari. Kena berlari semua, kena latih, kita kerah. Kita kena kerah. Nak untuk ada di sini kena belajar, kena gapo semua. Orang ni semua. Berarti di sini Datuk empower, kena ada strategik, ada kontak dia, ada gapo semua, ada pakar dia, ada gapo semua ni. Ni consolidation. Kita kuat di sinilah. Kalau kita kuat dengan strategik yang kuat, dengan strategik berdepan dengan dia, kita tahu Thailand, kita kenal Thailand, jangan buat acah. Thailand mempunyai, kita tahu. Saya pernah duduk dalam ARA 5 tahun. Atas meja rundingan Thailand, kita cukup tahu cara Thailand berunding dengan kita. Kita kena tahu kebijaksanaan Thailand. Siapa dia mereka? Dan di belakang dia mereka siapa? Jangan persoalkan tentang kejujuran. Ini jangan soal kejujuran, soal iman ni tak ada siapa boleh ukur. Tapi kita buat apa yang ada depan kita, kita kena berdepan dengan betul-betul depan. Ni saya tak nak bicara lain, tak lain. Saya sebut tiga perkara ni, kita fokus. Pada di sini kita kena kekuatan gerakan itu kenalah bersatu. Tak bersatu memang payah. Ada kerjasama di antara gerakan, ada strategik yang sama, ada minhaj yang sama. Yang macam mana nak ni. Pasal kita nak bincang bukan masalah gerakan. Bukan masalah polo dan bukan masalah gerakan tertentu. Bukan masalah dalaman. Kita nak bincang masalah masa depan ummah. Masa depan ummah petani yang diperjuangkan selama 200 tahun lebih hari ini. Dan kita nak buat hari ini bukan untuk nak makan hari ini. Kita mempunyai tanggungjawab, liability kepada kita. Kita mempunyai amanah yang kita mempunyai tanggungjawab ini. Amanah yang amat berat. So kata saya ni lah. Berpuluh ribu dah orang mati syahid dan hampir beratus ribu dah anak-anak syuhada yang ada pada hari ini. Yang telah lahir di petani itu amanah yang kita kena pikul. Yang diperjuangkan. Itulah saya ulas sekali lagi. Itu tiga perkara ni saya perkara yang amat penting. Strengthen, consolidation dan empower. Tanpa hal ni, kalau nak jadi apa-apa, dan juga kepada pihak yang berkenaan yang akan melibatkan petani, melibatkan proses rundingan petani ini juga perlu mereka tahu bahawa tanpa tiga perkara ni kita akan tak pergi ke mana. Akan hancur tengah jalan. Proses rundingan akan terbatal, akan tegak. Khasnya kalau
Kita pergi dengan try and error, kita akan tergadai sekali lagi. Itulah saya mengharapkan dalam proses perundingan awal masa depan perundingan, insya-Allah kita boleh mencapai kejayaan, dan saya cukup yakin kewibawaan, keupayaan orang tani dalam masalah ni dia boleh buat. Jika sekiranya mereka itu betul-betul ada strategik, ada hala tuju yang jelas dan mempunyai mekanisme yang nyata, dan kita boleh buat. Rasa-rasa saya tengoklah, terang-teranglah saya setelah saya tengok senario petani begini, apa yang dia buat oleh itu begini, saya tengok motif petani, motif buat. Dia sebagai sekali lagi saya terima kasih kepada motif kerana memperlihatkan kewibawaan orang petani sendiri. Masalah dia membincang itu masalah orang dalam bincang. Cukup bagus untuk masa depan. Itulah harapan saya kepada masa depan. Walaupun perbincangan itu dalam bahasa Thai. Tapi moleknya bahasa tu bahasa Melayu. Tapi memanglah saya motif buat untuk menyampaikan kepada Thailand. Kepada masyarakat Thailand supaya melihat bahawa orang tani bukanlah sebodohnya. Dia orang ni ada kepakaran dia ada pakar ekonomi, pakar undang-undang, pakar tu, dia semua dah ada cukup. Saya cukup bangga. Saya lihat perkara ni cukup. Baik, itulah saya sekali lagi, saya cukup yakin bahawa petani akan mencapai satu tahap, satu anjakan yang cukup bagus masa depan, dan kita akan berjanji akan bawa perkara ni dan kerjasama dengan anda semua, dengan anak bangsa petani semua dalam hal ini untuk mencapaikan wawasan kita bersama, insya-Allah. Itulah harapan saya kepada ummah. Dan saya nak pesan kepada kajian Thailand lah. Kita tak ada nak ukur kejujuran Thailand tu. Tapi kita naknya Thailand mempunyai tanggungjawab apa yang dia bincangkan. Kenalah bertanggungjawab apa yang diputuskan. Ini saya nak pesan. Dia kena bertanggungjawab apa yang dibincangkan dan yang diputuskan. Janganlah main cincai-cincai, tak saya tanda tangan. Itu bukan. Itu dah saya rasa dah sampai masanya. Dunia akan memerhati kamu, Thailand. Dan saya lagi, saya kita tahu bahawa proses rundingan hari ini fasilitator ataupun di pemudah caranya ialah Malaysia. Saya cukup bangga abang kita Malaysia tu yang mendukung proses rundingan ini. Dia duduk depan, dia duduk sebagai pemudah cara ataupun mungkin satu tahap lagi yang hari ini Malaysia. Saya harap kepada gerakan hormati, kita pasti hormat kepada Malaysia, sebuah negara yang cukup credibility di negara-negara, di kalangan negara-negara Islam sedunia. Dan Thailand juga perlu menghormati Malaysia setelah kamu memberi mandat kepada Malaysia sebagai fasilitator, maka kamu hendaklah hormat Malaysia sebuah negara sebagai sebuah negara yang menjalankan tugas itu. Saya lihat pada hari ini perkembangan ini nampaknya di sebaliknya. Saya harap Thailand faham apa yang saya kata. Itulah mesej saya kepada Thailand dan mesej saya kepada gerak semua. Kita, bagi saya, bagi Pulu, amat terima kasih kepada Malaysia dan sangat mengharap Malaysia teruskan pikul tanggungjawab ini, dan saya yakin Malaysia boleh menunaikan tanggungjawab ini. Kerana kita tidak ada sepadan yang lain dah. Yang lebih rapat dengan itu, kita hanya ada Malaysia. Kalau Malaysia sanggup, kalau dulu kita tengok, kalau masa dulu kena perlu terlibat dengan proses Geneva proses tu, kerana Malaysia tak saya terlibat. Lalu kita menggunakan SDC. SDC yang sama juga hari ni lah, yang itu. Tapi kita tak nama proses Geneva. Tapi kita guna SDC. Masa tu pasal Malaysia tak saya terlibat dalam proses rundingan. Kita cuba usaha. Tapi alhamdulillah hari ni Malaysia ada sebab. Lalu itu kita menghormat. Saya menghormati Malaysia sebuah negara yang begitu berkaliber,
yang begitu dihormati di kalangan dunia Islam, dan saya harap Thailand juga menghormati apa yang telah dimandatkan kepada Malaysia. Apakah proses rundingan hari ini menghentikan gerakan bersenjata Pulu atau tidak? Saya nak sebut sini, gerakan senjata Pulu ditubuhkan ialah untuk memberi tekanan kepada Asia supaya menyelesaikan masalah tani. Berarti perundingan hari ini bukan penyelesaian lagi, masih lagi jauh. Tapi itu yang dikenak sial. Runding hari ini besok berhentilah perang, dia kata. Kalau perang lagi apa arti itu bukan cara yang betul dalam proses rundingan. Proses rundingan menerus sehinggalah satu perjanjian di antara gerakan atau atas meja rundingan bahawa dihentikan atau dinamakan gencatan senjata. Itu pun perlu mekanisme yang banyak. Perlu ada monitor, perlu ada orang yang mengawasi. Yang orang mengawasi pula kalau berlaku ni siapa dia akan menghakimi. Perlu banyak proses. Bukanlah secara mudah yang kita nak buat 2-3 hari iklan terlalu tak boleh. Benda-benda lagu tu tak boleh berlaku. Okey. Tentang masalah Pulu. Pulu sebagai saya kata tadi, sejak daripada 1976 sampai hari ini, gerakan senjata akan diteruskan. Penggunaan senjata akan diteruskan. Ini bergantung. Pasal kalau kita tengok hari ini lah, terus saya katakan hari ini. Kenapa Pulu tidak terlibat dalam proses rundingan? Karena Thailand menganggap Pulu tidak ada apa-apa di dalam negeri. Sedangkan dia tahu awal 90-an dulu Pulu yang paling yang dominan dalam itu masa-masa tu. Tapi karena proses Jenewa itu dia minta kata perlu reduce activity dalam on the field. Dia panggil istilah dia. Reduce activity in the field, di lapangan. Ini kita fahamlah masalah itu. Lalu tu Pulu lah. Mungkinlah anda semua dah dengar daripada kasturi 8 tahun sekarang Pulu telah cuba reduce ke perkara itu. Berarti hari ini apa yang berlaku? Setelah kita reduce, kita mengurangkan benda itu, Thailand mengabaikan. Ini tidak terlibat Pulu dalam proses rundingan. Kerana Thailand nak berbincang hanya mereka yang berada kuasa jatuh. Saya tak katalah. Memanglah hari ini memang dominan itu kawan kita daripada pihak BRN. Tapi Pulu akan meneruskan. Dan Pulu yakin, Pulu cukup sedar kan ni. Dan Pulu telah berpengalaman begitu lama dalam proses rundingan. Kita tahu proses rundingan tidak akan bergerak, tidak akan maju tanpa kekuatan. Kekuatan yang boleh beri kesan kepada proses sendiri. Dan kekuatan yang boleh diarah. Yang boleh diarah, boleh berhenti, boleh gapa-gapa, hundur. Itulah kekuatan yang sebenar yang perlu digerakkan. Dan saya cukup yakin, hari ini juga saya cukup yakin bahawa perkara itu prosesnya berterusan. Walaupun saya tak terlibat dalam perkara itu, tapi itulah mentaliti, kepimpinan Pulu telah pun begitu. Telah pun telah pun buat putusan bahawa proses angkatan bersenjata terus. Masih lagi terus. Akan diteruskan. Tapi bergantung kepada situasi lah. Hari ini mungkin kita lemah. Mungkin besok kita kuat. Mungkin itulah eranya berterusan. Dan saya yakin. Saya juga bukan kita kata. Kalau Pulu lah kata Pulu ke BIPP, BRN semua ini tak ada. Dan anda semua akan sebuah gerakan lain. Akan guna senjata juga dengan Thailand. Dan guna senjata untuk memaksa Thailand untuk berunding. Teruskan. Sehinggalah petani itu berjaya insya-Allah. Dengan kita tahu, pengalaman kita jelas bahawa proses untuk mendapat secara politik Thailand tidak indah. Yang jelas, Pulu kenapa hari ini tidak ada atas meja? Kerana Thailand menganggap bahawa Pulu tidak ada kekuatan. Tapi setelah ada kekuatan, dia berasa tergugat. Saya rasa benda tu perlulah Thailand nak sedar. Kalau dia, sekali lagi saya ulang, kalau dia betul-betul nak mencari penyelesaian, dia kena mencakupi
semua pihak dalam proses rundingan. Supaya umur sudah pak tak berbunyi lagi. Kalau saya serulah kepada pencinta Thailand, orang-orang Thailand yang mencinta damai, mencinta peace, itu tekan kerajaan Thailand supaya bergerak ke arah itu. Menyelesaikan masalah tadi untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah yang berterusan. Itulah harapan saya dan insya-Allah saya cukup yakin. Saya ulang sekali lagi, saya cukup yakin dengan bangsa saya, dengan ummah saya, insya-Allah kita akan berjaya. Insya-Allah kita akan bina Darussalam yang lebih maju dan lebih era kita mengembalikan era kalau dia mari Islam semasa Syekh Daud Petani kita lebih insya-Allah kita akan lebih maju lagi insya-Allah dengan kemampuan dengan adanya anak bangsa yang ada pada hari ini. Teruskan anak bangsaku semua anda semua adalah harapan bangsa, harapan ummah, harapan agama Islam, harapan Islam di Petani. Insya-Allah kita akan berjaya menuju kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.